Saya akan memulakan pembentangan dengan memberikan pengenalan berkaitan kajian. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pada tahun 2007, iklan adalah pemberitahuan kepada orang ramai mengenai sesuatu hal yang disiarkan melalui media massa seperti akhbar, majalah, televisyen, dan internet dengan tujuan memujuk atau menarik perhatian. Tujuan pengiklanan adalah untuk dilihat, didengari, dan diingat agar semua bertindak seperti yang dikehendaki, yaitu membeli sesuatu produk. Ini dinyatakan oleh Berry pada tahun 2010. Menurut Asma Haji Omar pada tahun 1988, bahasa iklan juga mempunyai kebolehan untuk mempengaruhi tindakan pengguna kerana setiap mesej yang disampaikan haruslah ke arah yang positif. Dalam kajian ini, kami telah memilih 5 kaedah bahasa iklan untuk memenuhi keperluan kajian. Kaedah bahasa yang kami pilih adalah kaedah umpan, kaedah pertanyaan, kaedah pemesraan, dan kaedah perbandingan. Kajian kami telah memilih 2 objektif, iaitu 1. Mengenal pasti 5 kaedah retorik berdasarkan sumber dalam talian. Objektif kedua kami adalah menerangkan 5 kaedah tersebut dalam aspek pengaruh dan kesan retorik mengikut kaedah dan contoh yang dipilih. Soratan kajian di mana Nur Asliza Abdul Rahim ETL 2000 melalui kajian analisis kaedah retorik pengiklanan dalam media sosial mendapati sebanyak 6 kaedah retorik dalam teks iklan yang digunakan oleh para peniaga, iaitu kaedah pertanyaan, suruhan, pernyataan, perbandingan, umpan, keyakinan yang terdapat dalam iklan yang digunakan dalam media sosial. Hasilnya, penggunaan 6 kaedah retorik ini dapat menarik pelanggan serta menjadi saluran utama dalam pemasaran produk mereka, serta penggunaan kaedah retorik yang tepat secara tidak langsung memberi impak terhadap barangan yang diiklankan. Kedua, Nur Asni binti Abdul Aziz ETL 2022 melalui kajian pengaplikasian retorik iklan dalam produk kosmetik mendapati bahawa iklan sering digunakan dalam bidang perniagaan untuk pengiklanan sesuatu produk yang dijual. Dan ketiga adalah Siti Nurjanah Fitah ETL 2024 yang bertajuk Retorik Iklan Perniagaan, Analisis Iklan Produk Makanan dan Minuman dalam Media Sosial, di mana analisis berlandaskan kaedah retorik iklan perniagaan oleh Asma Haji Omar. Kaedah-kaedah retorik yang digunakan adalah termasuk kaedah suruhan, umpan, perbandingan, larangan, penilaian dan pernyataan diri. Kaedah retorik dalam iklan ini juga amat penting. Kaedah umpan. Kaedah ini menggunakan bahasa yang boleh memikat pengguna supaya cepat dan tidak tertangguh untuk membeli sesuatu barang. Contoh kata larasnya adalah tawaran istimewa, beli 1 percuma 1 menurut Asma Haji Omar 2016. Ini merupakan strategi memancing perhatian khalayak ramai dengan menggunakan kata-kata seperti tawaran, percuma, diskaun, promosi dan sebagainya. Kaedah ini digunakan agar tujuan pemasaran dapat dicapai, serta penggunaan retorik juga amat penting kerana ia merupakan teknik memujuk atau mempengaruhi manusia membeli barangan tersebut. Merupakan analisis bagi kaedah umpan yang telah pengkaji perolehi, iaitu pertama ialah beli 1 percuma 1 yang dapat meningkatkan keinginan pengguna untuk mendapatkan nilai setambah secara percuma serta melahirkan emosi keterujaan. Di sini wujudnya penggunaan retorik, iaitu teknik patos yang dapat merupakan pemujukan bahasa yang melibatkan emosi para pendengar. Yang kedua adalah 5 untuk RM22 3 hari sahaja. Kaedah umpan yang digunakan oleh KFC yang mengandungi elemen tawaran istimewa yang sukar dilepaskan dan akan menjadikan pembeli membelinya kerana tawaran tersebut adalah berbaloi. Di sini wujudnya penggunaan retorik agos, iaitu seni pemujukan bahasa yang ditulis oleh pengarang secara logik. Ketiga pula adalah buy one get free limited edition mark, dan di mana di sini
merupakan penggunaan patos, iaitu mempunyai kata yang mempengaruhi dan memukau perhatian pengguna kerana pembeli akan mendapat barangan yang terhad dan tidak diperolehi dari mana-mana. So, kesannya adalah pembeli hanya ingin membeli barangan tersebut kerana ingin mendapatkan barangan yang terhad. Dan akhir sekali ialah Imago Mall, upstairs, 2 bedrooms, 8+1 packs, free parking, di mana kaedah umpan dalam promosi hotel ini sangat berkesan kerana dapat menarik pengunjung luar untuk mendapatkan tempat tinggal yang selesa. Jadi mana penggunaan free parking adalah kaedah umpan yang paling kuat, di mana setiap pengunjung memerlukan tempat tata kereta yang selamat. Kaedah pertanyaan. Kaedah ini melibatkan penggunaan soalan dalam komunikasi iklan untuk menarik perhatian audiens, merangsang minat mereka dan mendorong tindakan para pelanggan. Menurut Kamus Bahasa Melayu, susunan Alba Osman 1999, iklan membawa maksud suatu kenyataan bertulis yang dibuat untuk memberitahu orang ramai tentang sesuatu perkara atau maklumat. Penggunaan tanda tanya dalam laras kaedah pertanyaan dapat menguatkan hujah laras bahasa iklan tersebut. Menurut Asma Haji Omar 2016, pertanyaan yang bersifat retorik ini atau dikenali sebagai pertanyaan retorik digunakan dalam sesebuah iklan bukanlah bertujuan mempersoalkan atau mendapat jawapan terhadap sesuatu barangan atau produk yang diiklankan. Sebaliknya, kaedah ini merupakan satu teknik pemujukan yang bagi merangsang pemikiran dan perasaan pembeli untuk tahu dengan lebih terperinci tentang jenama dan kualiti produk yang dikeluarkan oleh peniaga. Berikut merupakan contoh kaedah pertanyaan dalam iklan. Menerusi iklan 1, penggunaan kaedah pertanyaan retorik dapat dilihat dalam usaha pengiklan mempromosikan produk pembasmi lipas melalui ayat, "Are you facing these issues?" Pertanyaan yang diajukan tidak memerlukan jawapan daripada pembeli kerana jawapannya telah disediakan oleh peniaga melalui ayat, "Say goodbye to cockroaches with hoi hoi." Selain itu, dalam contoh iklan yang kedua, terdapat penggunaan kaedah pertanyaan daripada pengiklan kepada pelanggan dalam usaha menyelesaikan masalah pengurusan pakaian dalam kalangan suri rumah atau para ibu tunggal di luar sana. Penggunaannya terlihat menerusi ayat, "Lack of time, single parents out there. We at Kaiseto care about your feelings. To reduce your routine chores, we are here to help you to handle your laundry." Di samping itu, dalam contoh iklan ketiga, pengiklan cuba menarik perhatian ramai terhadap perkhidmatan yang disediakan mereka. Pengiklan cuba merungkai kebuntuan khalayak ramai melalui pertanyaan, "Nak bantuan siapkan laporan kewangan syarikat dan cukai?" Dengan mengemukakan pertanyaan sebegini, pengiklan meletakkan perkhidmatan mereka sebagai penyelesaian yang menjimatkan masa dan cekap. Kaedah iklan yang ketiga merupakan kaedah larangan. Kaedah larangan merupakan satu kaedah yang digunakan ketika sasaran digesak untuk mendapatkan barangan yang diiklankan. Oleh hal yang demikian, kaedah ini sering digabungkan dengan kaedah gesaan. Dalam komunikasi, Aristotle menyarankan 3 elemen utama iaitu ethos, pathos, dan logos. Kaedah larangan ini dikaitkan dengan elemen pathos kerana ia berfokus pada emosi dan reaksi psikologi penerima. Seterusnya, kaedah larangan dalam laras iklan selalunya mengandungi unsur larangan atau peringatan untuk menarik perhatian audiens. Kaedah ini biasanya menyampaikan mesej yang menunjukkan bahawa sesuatu peluang adalah terhad, supaya seseorang tidak akan kehilangan kesempatan yang ada. Ini merupakan salah satu cara untuk mempengaruhi psikologi audiens agar bertindak segera untuk melakukan pembelian. Berikut merupakan 4 contoh iklan yang ditemui oleh pengkaji menggunakan kaedah larangan. Pengkaji menepati bahawa keempat-empat kaedah larangan tersebut menggunakan ungkapan jangan. Ungkapan kata jangan ini merupakan salah satu teknik untuk menguatkan mesej larangan dengan memberi kesan jelas dan tegas. Contohnya, berdasarkan contoh iklan yang pertama, penggunaan kaedah larangan menerusi ayat "Jangan terlepas 4 juta ganjaran segera."
Ayat tersebut memberikan peringatan kepada audiens bahawa mereka akan terlepas peluang berharga jika tidak bertindak dengan segera. Hal ini secara langsung mencipta rasa urgensi dalam diri audiens untuk mematuhi arahan yang dipaparkan dalam iklan. Seterusnya dalam iklan 2, iklan produk kesihatan menggunakan ayat "Jangan biarkan sakit lutut kelamaan". Ayat tersebut memberi amaran tentang akibat kesihatan yang serius jika tidak mengambil langkah pencegahan. Kemudian ayat selanjutnya ialah sehingga terpaksa jalani pembedahan digunakan untuk membangkitkan rasa takut dalam diri pengguna agar mereka menghindari sesuatu yang buruk atau merugikan. Jelaslah bahawa penggunaan kaedah larangan dalam iklan dapat meningkatkan keterlibatan dan mendorong keputusan yang lebih cepat dari audiens. Kaedah perbandingan. Menurut Asma Haji Omar 2016, kaedah perbandingan merujuk kepada kaedah yang menunjukkan kelebihan suatu barangan atau perkhidmatan dengan pelbagai cara dan gaya. Kelebihan suatu barangan boleh dilihat daripada ciri-ciri atau sifat suatu produk. Tujuan kaedah ini digunakan adalah untuk meyakinkan khalayak ramai bahawa barangan atau perkhidmatan yang disyorkan adalah lebih bagus daripada barangan lain. Kita boleh lihat daripada contoh yang kedua, iaitu produk muka yang mempengaruhi pengguna daripada visual dan kata-kata yang mampu menarik perhatian mereka. Selain itu, produk ini juga meletakkan kesan sebelum dan selepas penggunaan dalam masa 3 minggu. Jadi, unsur retorik yang digunakan adalah konsep segitiga retorik, iaitu logos, yang menggunakan fakta dan bukti bahawa produk tersebut adalah berhasil. Contohnya dalam iklan terdapat 10% niacinamide yang digunakan. Niacinamide ini boleh mencerahkan kulit. Selain itu boleh mengurangkan keradangan, boleh mengawal lebihan minyak. Jadi aspek ini mampu mempengaruhi pengguna untuk membeli produk tersebut. Jadi kaedah perbandingan yang dilakukan adalah berhasil untuk menarik pengguna untuk membeli produk yang disyorkan. Seterusnya ialah kaedah pemesraan. Kaedah pemesraan dalam bahasa iklan adalah teknik yang digunakan untuk menjalin hubungan yang lebih mesra dan akrab dengan pembaca atau pendengar. Menurut Asma Haji Omar, pada tahun 1992, kaedah pemesraan merujuk kepada penggunaan bahasa yang lebih mesra, tidak formal dan lebih dekat dengan emosi atau perasaan pembaca atau pendengar. Kaedah ini melibatkan penggunaan kata ganti diri seperti Anda atau kita, serta penggunaan bahasa yang lebih santai dan mesra untuk membuat iklan agar iklan tersebut merasa lebih dekat dan mudah diterima. Berikut merupakan contoh penggunaan kaedah pemesraan dalam pengiklanan. Bagi contoh yang pertama, penggunaan imej kanak-kanak pada iklan susu dapat menarik perhatian orang ramai, terutamanya kepada mereka yang bergelar ibu bapa. Seterusnya ialah gambar kedua dan ketiga pula. Penggunaan kaedah pemesraan jelas terlihat melalui perkataan kami pada gambar yang kedua dan perkataan Anda pada gambar yang ketiga yang terdapat pada iklan. Penggunaan perkataan kami dan Anda dalam iklan tersebut jelas menunjukkan nilai kemesraan yang mampu menarik perhatian orang ramai terhadap iklan tersebut. Kesimpulannya, kajian mengenai laras bahasa iklan menunjukkan bahawa teknik bahasa yang digunakan dalam iklan memainkan peranan yang sangat penting dalam menarik perhatian audiens, mencipta kesan emosi dan mendorong tindakan pembelian. Laras bahasa iklan secara keseluruhannya bertujuan untuk memastikan mesej yang ingin disampaikan berkesan dan mudah difahami oleh audiens yang disasarkan. Retorik dalam iklan digunakan dengan matlamat menarik minat khalayak sasaran terhadap barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Keupayaan pengiklan menggunakan kaedah retorik yang tepat dan berkesan akan dapat membantu meyakinkan pembeli untuk menggunakan barangan dan perkhidmatan